Assalamualaikum and hello. In this video, we are going to continue for the next subtopic, chemical properties of carbonyl compounds. Dan dalam kes ini, saya hanya akan fokus tentang chemical reactivity dahulu. Okay, kita tak masuk lagi chemical reactions. Kita masuk bahagian reactivity dahulu, di mana mengikut subtopik ini, saya hanya fokus untuk video ini for subtopik A sahaja, di mana saya nak explain tentang reactive sites of carbonyl compounds dan juga apa type of reaction yang akan berlaku untuk carbonyl compounds. Okey, untuk carbonyl compounds, type of reaction yang akan berlaku adalah nucleophilic addition reaction. So both aldehydes and ketones, dia boleh buat nucleophilic addition, di mana yang akan masuk adalah nucleophile. So macam mana nucleophile boleh masuk? So let's go into macam mana awak nak faham that case. Okay, you have to understand first, kenapa C double bond O is more susceptible, ataupun maksud susceptible ni dia more favor untuk buat nucleophilic addition, adalah kerana a few factors. Okay, yang saya nak explain kepada awak, benda pertama awak kena faham, carbonyl compounds adalah polar compound, di mana dia punya molekul adalah polar molekul. Sekiranya awak masih ingat lagi, polar adalah daripada polarity. What we understand from kita punya pelajaran sebelum ni, kita bercakap tentang polarity. Kalau saya lukis structure of C double bond O, for example, I got C atom bonded kepada oxygen, di mana C atom ni dia ada another 2 more bonds, tak kisahlah kepada alkyl group ke ataupun hydrogen, depends, aldehyde ataupun ketone. Cuma saya nak fokus kepada bahagian C double bond O ni. Kenapa dia boleh polar? Sebab due to the difference of electronegativity antara carbon atom dan oxygen atom. So kalau kita tengok antara carbon dengan oxygen, carbon is more electropositive daripada oxygen. So that's why bila saya nak label, saya akan label carbon partial positive and then oxygen adalah partial negative. Okay, so masih ingat lagi harapnya simbol partial ni. And then what happen next, apabila electronegativity dia tu berbeza, electron density, elektron kan dia charge negatif. So bila dia negatif, dia akan more towards to oxygen atom. So kalau kita ingat lagi, kita label dulu kan macam ni, dia punya polarity tu. Dia punya dipole moment tu more towards kepada oxygen atom dalam case ini. So that's why apabila dia more towards kepada oxygen atom, sebab itulah carbon ni dia kurang elektron. So dia electron deficient. Deficient ni adalah kurang elektron. So apabila dia kurang elektron, dia sangat lemah. So that's why dia lebih tinggi tendensi untuk diserang oleh nucleophile. So nucleophile adalah electron loving, which is elektron yang banyak. So maknanya contohnya saya ada nucleophile, saya gunakan simbol Nu negatif. So kerana Nu negatif ini dia adalah nucleophile yang mempunyai banyak elektron, so dia akan serang atom daripada carbonyl group yang kurang elektron, which is dalam kes ini carbonyl group kita hanya ada atom carbon dan oksigen, so dia akan serang carbon. So that's why bila mekanism, awak akan serang dekat bahagian yang ada elektron yang kurang ni, which is awak akan serang daripada negative charge kepada carbon atom. So itulah yang dimaksudkan dengan site of nucleophile attack. So maknanya ini yang saya maksudkan, carbon menjadi kawasan di mana serangan nucleophile berlaku. Okay, now kita go to apabila dia attack. So basically cara kita nak buat mekanisme untuk awak faham, daripada nucleophile dia akan attack. Contohnya biasanya nucleophile sama ada dia ada charge negatif dan juga dia ada lone pair. So tak kisahlah daripada lone pair ke, daripada negatif ke, dia akan attack carbon yang electron deficient. Double bond daripada O ni
dia tak boleh attack kat sini sebab nucleophile kan nak masuk. So nanti dia ada 5 bond pula. So apa yang terjadi? Karbon mesti stay 4 bond. So double bond ini akan bagi kepada oksigen. Sebab oksigen elektronegatif, dia suka elektron yang banyak. So that's why karbon masih lagi maintain 4 bond. Dan di sinilah nucleophile sudah masuk. Dan oksigen dah jadi negative charge. Sebab dia ada elektron yang banyak dan berlebihan. So bila dia ada elektron yang banyak dan berlebihan, reaction dia akan berlaku di mana awak akan tambah asid. Sebab asid biasanya dia ada H+, awak punya hydrogen ions tu. So that's why bila H+ ini dimasukkan, dia akan attach dekat bahagian O yang ada negative charge. So that's why dia akan melekat dekat sebelah O. So bila buat nucleophilic addition untuk carbonyl compounds, kebiasaannya daripada double bond O, dia akan bertukar kepada OH. Dan nucleophile dekat sini akan masuk. Yang kiri kanan untuk carbon ni stay as it is untuk alkyl group ataupun aryl group yang ada. Okay, so itu adalah cara awak nak faham kalau dia minta awak explain reactivity of carbonyl compounds. Sekarang, saya nak explain kepada awak antara aldehyde dengan keton yang mana lebih reaktif. Sebab kita ada 2 jenis carbonyl compounds. So, untuk pengetahuan awak, aldehyde more reaktif than keton. Kerana apa? So, ada 2 faktor. Yang pertama adalah steric factor. Dan yang kedua adalah electronic factor. But don't worry, saya akan explain one by one. Okay, kita go to steric factor dahulu. So, steric factor adalah bergantung kepada size of atom yang bonded kepada carbonyl group awak. So, kita ada carbonyl group, which is dalam kes ini bila saya sebut carbonyl group, dia merujuk kepada C double bond O. Tapi, untuk aldehyde, so this is my aldehyde, which is my aldehyde, of course, dia ada hydrogen atom. So saya bulatkan hydrogen atom ni, and then R untuk kiri ni memang stay for aldehyde and ketone supaya awak nampak perbezaannya. Untuk yang bahagian kanan ni yang saya nak tunjuk, contoh saya ganti H untuk aldehyde dan saya ganti another R prime untuk ketone. Apa yang awak nampak, hydrogen is more smaller size daripada alkyl ataupun aryl group. So that's why dia punya kawasan agak less crowded. Contohnya saya ada satu saja atom hydrogen. Kalau di sini contohnya saya ganti dengan CH3. So saya ada 4 atom. 3 hydrogen, 1 carbon. So dia more crowded. So itulah yang dimaksudkan dengan steric factor. Aldehyde more reaktif sebab dia tak banyak, dia ada banyak ruang untuk nucleophile attack tu. Okay, now kita go to factor yang kedua, iaitu electronic factor. So electronic factor ni dia bergantung kepada 2 benda yang awak perlu tahu, which is electron withdrawing group dan electron donating group. So apakah binatang 2 benda tu? So, 2 benda tu saya explain dekat sini, di mana ini adalah pertambahan untuk awak lah. Kalau awak nak catat dalam nota, it's very good for you. So, awak akan tahu 2 term, electron withdrawing group dan juga electron donating group. So, short form yang saya akan guna adalah EWG dan EDG. So, apa 2 benda ni? Untuk EDG, cara mudah untuk awak faham adalah di mana dia tambah electron density kepada pi system, which make it more nucleophilic. So, bila dia tambah electron density, dia bagi more electron, sebab tu dia jadi more nucleophilic. Tapi EWG, dia akan remove electron density daripada pi system dan dia membuatkan opposite from EDG, which is less nucleophilic. Okay, contoh, saya ada aldehyde dengan ketone. So, untuk aldehyde, saya ada hydrogen ni. Untuk ketone, saya ada R group. Okay. So, for example, this R group ni berbezalah. Okay. So, kalau awak nak tahu, untuk hydrogen sebenarnya dia adalah electron withdrawing group. So, bila dia electron withdrawing group, maknanya dia akan keluarkan
electron density tu, dia akan remove, withdraw. Macam kita keluarkan duit, kita withdraw duit daripada ATM. Kes yang sama untuk EWG, dia akan remove electron density. So, bila dia remove electron density, so apa yang terjadi, dia akan jadi more positif lah. So, bila dia more positif, dia akan kurang elektron. So, contohnya saya akan go towards kepada hydrogen sebab dia EWG. So, dia more positif sebab dia dah kurang elektron. So, that's why lah dia akan attack kepada aldehyde ni lebih mudah. Satu lagi, kalau keton, alkyl group adalah electron donating group. So, ini adalah alkyl group, electron donating group. Di mana electron donating group, dia akan tambah elektron. So, bila dia tambah elektron, lagi banyak, susahlah untuk nucleophile attack. So, maknanya dia akan more towards kepada dia punya carbon tu. So, inilah yang dimaksudkan dengan EDG dan EWG. Bila dia tambah ada EDG tu, dia akan menambah elektron sebab dia suka donate. Kalau EWG, dia tak suka donate, dia buang elektron tu. Supaya dia makin positif. Okay? So, itu adalah cara awak nak faham EDG dan EWG. Dan antara aldehyde dengan keton, kerana presence of hydrogen, which is dia adalah EWG. So, that's why aldehyde is more prone to be more reactive daripada keton dalam nucleophilic addition. So, itu adalah penerangan kalau dia tanya awak yang mana satu more reactive. So, itu sahaja untuk this video for reactivity of carbonyl compounds. Saya harap awak faham apa yang saya explain dan sekiranya untuk memahami dengan lebih lanjut, silalah buat latihan. So, itu sahaja for this video. Thank you.